keempat, Luqman Hakim. Sejujurnya, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay, seperti yang sedia maklum, sebelum ni saya telah breed ikan laga dengan bagi makan pellet dan juga telur kuning. Tapi saya berfikir memandangkan PKP ni akan jadi makin lama, so saya dah plan untuk kita breed lagi ikan laga. Tetapi saya akan mengubah cara pemakanan untuk fry, iaitu saya akan gunakan Infosuria dan juga BBS. Disebabkan ramai yang minta di komen, yang komen untuk gunakan makanan hidup. So apa salahnya dan nak raya ni, lepas tu PKP pula macam makin lama akan dilanjutkan. So saya plan untuk kita breed lagi, tapi dengan menggunakan BBS dan Infosuria. Okey, untuk video kali ini saya akan menunjukkan penyediaan makanan tersebut. Walaupun saya belum breed lagi, tapi kita kena sediakan dulu. Sebab apa? Sebab Infosuria mengambil masa untuk kita dapatkan hasil, at least 5 hari ke seminggu. Jadi untuk Infosuria, bahan-bahan yang kita perlukan ialah air ikan yang dah kotor. Maksudnya air ikan yang dah ada najis semua, ada makanan yang dah digunakan, dan juga daun pisang yang kering. Itu saja untuk kita menghasilkan Infosuria. Okey, untuk BBS pula, okey, inilah saya set up untuk kita buat BBS. Biasanya BBS ni orang gantung tau, gantung botol ni, tapi saya tukar cara lah, saya buat cara saya sendiri, iaitu kita gunakan kotak. Okey, untuk BBS ni saya telah beli set BBS, satu set di Shopee. Saya beli dekat DS Beta Malaysia. Korang boleh tengok DS Beta Malaysia. Okey, kita tengok apa yang ada kat dalam. Okey, first of all dia bagi sauk. Sauk ni memang halus, sangat-sangat halus. Dia bagi untuk kita tapis BBS lah. Kemudian ni penting pump. Dia bagi oksigen pump untuk kita nak menetaskan dia. Kemudian dia bagi set untuk kita gunakan ni lah, alat ni. Nampak dia bagi tiup, dia bagi alat-alat dia lah. Nanti kita akan tengok. Untuk DS Beta, dia tidak menyediakan telur udang tu, telur BBS. Jadi saya telah beli di kedai lain, tapi masih di Shopee lah. So jom kita review barang-barang ni sebelum kita start. Baik, sekarang kita akan review sikit barang-barang yang saya beli di Shopee. And sebahagiannya selain pada telur tu saya beli dari DS Beta Malaysia. Okey, sebenarnya saya memang ada plan untuk breed lagi. Tapi sebenarnya apa yang menyebabkan saya nak breed menggunakan makanan Infosuria dan BBS adalah kerana sebelum ni kan saya pakai pellet dan telur kan. Okey, condition anak-anak ikan tu fry, saya boleh kata 80% mati. Walaupun masa saya tunjuk dalam video saya breed tu, banyak sangat telur, banyak sangat anak yang dah menetas, tapi yang survive sikit je. So itulah punca dia. Lagi satu, anak ikan tu tak besar-besar, lambat besar. So untuk Infosuria, kita mulakan dengan Infosuria. Ini saya dah buat tapi saya tak record. Tapi pembuatan dia senang je. Kita gunakan air ikan yang kotor, sekalikan dalam satu balang dengan daun pisang kering. Lepas tu kita tutup biar gelap, bagi ada ruang udara atas tu, simpan seminggu. InsyaAllah ada hasil. So kita mulakan kita punya projek penetasan Artemia. Mula-mula kita masukkan air pipe ke dalam botol. Tapi ni saya dah siap pasang lah. Sebenarnya ni adalah kali pertama saya buat projek ni. Guna BBS, saya tak pernah pakai pun. Kemudian kita akan masukkan sedikit garam kasar.
ke dalam botol. Tu bawah dia tube tu saya dah sambung lah kat bawah tu, bawah penutup botol tu saya dah sambungkan. So saya kacau sikit. Ini first time tau saya rujuk video-video di YouTube, macam video Abang Badul, macam tu lah. Lepas tu saya sambungkan dengan pump oksigen untuk kita hasilkan buih lah. Lepas saya sambungkan yang lubang saya buat dekat kotak tu untuk saya selitkan. Saya selitkan tiup itu. Lepas saya selitkan, saya sambungkan supaya kita boleh lalukan udara tu naik ke dalam botol. So kemudian kita akan letakkan telur udang tu. Inilah BBS dia. Apa kita panggil tu? Telur lah, BBS. So saya masukkan sedikit, banyak tu cukup. Saya masukkan ke dalam botol. Sebenarnya korang kalau nak tunggu sampai habis, saya nak bagi tahulah. Sebenarnya agak, bagi saya ini adalah satu kegagalan saya buat ni. Sebab apa? Kejap lagi korang tengok. Saya berangan sangat tak nak gantung kan. Saya pakai kotak, korang tengok kejap lagi. So inilah dia bila dah on. Nampak okey kan? Nampak okey kan? Kita tunggu 1 hari untuk hasil dia. Tapi sebelum tu korang tengok, saya lupa pasang. Itulah, tak study. Baik, sebenarnya saya ada menang ikan di Kalauan Beta. Kalau korang ingat, sayangnya ikan tu mati sebab keadaan yang panas dan sampai dalam masa 5 hari agak lambat. Ikan laga ni ikan laga female. Sayang, saya pun WhatsApp juga Abang Kalauan dan dia kata rugilah sebab dah full egg kan. Tapi tak apa, bukan rezeki saya. So 24 jam telah pun berlalu. Jadi saya pun dah ready untuk tutup balik Swiss tu. Dan dekat sinilah masalah yang saya alami, yang saya hidap bermula. Iaitu sebenarnya kotak yang saya buat ni tak cukup besar untuk saya masukkan tangan saya ke dalam tu. Agak sempit lah, agak susah untuk saya buat. Kemudian lepas kita buka tu, kita perlu letak lampu sebab udang tu akan tertarik pada cahaya. Ni dia akan tertarik pada cahaya. Kita biar masa 10 minit biar dia terkumpul. So 10 minit sudah pun berlalu. Dan BBS pun atau Mia tu telah pun terkumpul dekat bahagian bawah. Jadi senang untuk kita keluarkan dia lah sebab dia dah berkumpul. Inilah yang saya kata susah tu. Kotak kecil sangat. Saya pusing sempit tau. Lepas tu habis. Korang tengok saya pusing mencari. Terpancut keluar. Tak masuk dekat sauk tu. Banyak yang tak masuk kat sauk tu. So agak rugi kat situ. Tapi itulah, saya rasa ni first time buat. Agak comot sikit. Mungkin saya perlu perbaiki saiz kotak tu. Saya kena besarkan bagi tangan saya lebih selesa masuk. Inilah idea saya saja, sekadar idea untuk saya buat selain daripada gantung. Boleh je kalau nak buat gantung, tapi saya rasa ini agak menarik. So saya cuba. Kemudian inilah hasil yang saya dapat tadah. So kita akan cuba bagi makan dekat fry. Inilah keadaan fry yang berusia lebih kurang 3 minggu 3 minggu lebih. Saiz dia orang masih kecil lagi. Inilah anak-anak Dumbo saya. Tengok, saiz masih kecil. Sebab apa? Sebab saya bagi makan telur. So agak rugi. Nampak gayanya macam tu lah proses saya belajar cara menggunakan BBS, cara menetaskan Artemia. Okey, untuk kali pertama sebenarnya bagi saya lah agak susah untuk kita kendalikan benda tu. Lagi-lagi nak set up, boleh pula saya terlupa ada barang-barang yang patut masuk dekat alat penetasan tu, saya tak masukkan. So memang susah lah. Lagi satu, kotak yang saya buat tu saya rasa agak tak sesuai untuk saya sebab tangan saya agak besar. Susah saya nak masukkan dan tutup buka kan. So kalau korang rasa korang ada cara korang tersendiri untuk mengendalikan BBS ni, korang boleh kongsikan. Maksudnya biasanya kalau kita tengok orang gantung kan. So korang ada tak cara lain selain daripada gantung yang korang boleh kongsikan supaya senang kita nak portable bawa pergi mana-mana. Satu saya nak inform kepada semua, Alhamdulillah setakat ni subscriber saya hampir mencecah 700, adalah dalam 600 lebih. Okay, insyaAllah saya akan membuat giveaway untuk 1k subscriber.
korang semua bolehlah, kalau siapa-siapa yang nak ikan laga free tu, saya postage pun saya sponsor nanti insyaAllah, kalau lah sampai 1k. Amin. Ok, kalau dapat lah 1k tu, saya akan sponsor postage dan ikan lah. Jadi saya minta semua untuk sama-sama share video saya supaya kita dapat menambah bilangan subscriber, bilangan viewer. Okey, yang paling penting sebenarnya apa yang saya nak sampaikan, dapat kita sama-sama belajar. Walaupun korang boleh tengok dalam video tu banyak kesalahan yang saya buat, agak comot lah. Air menitik, kemudian cara pasang pun ada yang tertinggal. Jadi saya harap apa kesalahan yang saya buat ni, korang yang tengok ni yang baru nak mula macam saya, tak ulang kesilapan yang sama. Bagi saya, kesalahan yang saya buat ni adalah salah satu proses pembelajaran. Jadi saya tak salahkan diri saya sepenuhnya. Mungkin saya salahkan juga sebab saya tak study betul-betul pasal penetasan Artemia ni. Tapi itulah. Saya belajar untuk menetaskan Artemia sebab saya akan mula untuk breed lagi. Kali ni saya akan mengeluarkan cara breed saya yang tersendiri. Saya dah ada idea cara-cara macam mana kita nak cegah daripada air kotor, dan kemudian kita tak perlu nak transfer ikan. Macam mana, korang boleh nantikan video-video saya akan datang. InsyaAllah selepas raya kita akan beli pair baru dan kita akan breed. Okay, thank you. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel saya. Assalamualaikum, bye. See you next video.